Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita malam dimulakan dengan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mengetuai delegasi Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintred mengadakan pertemuan dengan Sururbana Jurong Infrastructure Private Limited di Singapura pada Isnin. Mesyuarat tersebut adalah untuk mengemaskini peranan Mintred mengenai kemajuan kajian perundingan yang dijalankan Sururbana Jurong sebagai sebahagian daripada pelan transformasi perindustrian negeri yang lebih meluas. Matlamat utama kajian ini juga adalah untuk meneroka cara yang baharu dan inovatif untuk memenuhi keperluan masa depan pembangunan ekonomi Sarawak yang mampan sebagai bidang teras pertumbuhan, terutamanya dalam pembangunan industri minyak dan gas hiliran. Dalam pada itu, Sururbana Jurong sedang mengkaji pembangunan kedua-dua industri medan hijau dan coklat sejajar dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dan peralihan Sarawak kepada alternatif tenaga boleh diperbaharui, hidrogen dan penggunaan dan penyimpanan karbon. Seterusnya, Sarawak menyaksikan satu lagi pencapaian membanggakan dalam Malaysia Book of Records untuk Larger Sarawak Theme Mural Painting. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan 2, Datuk Snowden Lawan berkata, ini juga satu lagi detik bersejarah bagi kementerian selepas kerjasama Radio Televisyen Malaysia, RTM, melalui persembahan bermukun 76 jam tanpa henti yang diadakan pada minggu lepas. Jelasnya, Sarawak yang sinonim dengan keindahan taman negara dan biodiversiti yang menakjubkan juga terkenal dengan identiti seni dan budaya yang unik. Mirror art were known for their potential to create a collective thought space that can initiate dialogues around a subject of community or community issue through what they depict. It has the power to capture the spirit of local communities by enhancing the community's social consciousness. In this context, it expresses and communicates Sarawak's glorious cultural identity. Ladies and gentlemen, through this event, we involve the participation of our student artists with the aim to teach cultural appreciation and view to next generation with a more robust understanding and appreciation of significant historical element in the development and progress of local communities. Beliau berkata demikian bagi mewakili Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada majlis penutupan anugerah penghargaan dan penyampaian pengiktirafan di Kuching pada Selasa. Datuk Snowden menambah bakat dari Persatuan Orang Pekat Sarawak turut menyumbang dalam Larger Sarawak Theme Mural Painting berkenaan. Berita selanjutnya, penglibatan golongan wanita di Lawas dalam aktiviti Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS kini telah menunjukkan peningkatan. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agung berkata, penglibatannya cukup berbeza dengan sambutan program yang diterima sangat luar biasa dan menggalakkan. Ini termasuklah pelbagai aktiviti yang melibatkan kemasyarakatan, sosioekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Dan merupakan satu peningkatan wanita kita di Lawas. Saya cakap tadi kalau dulu Perhimpunan Wanita PPWS di Lawas ini bukan macam ini. Ya, satu ramai, satu dengan aktivitinya seperti pada malam ini. Mungkin pada siang tadi pun ada aktivitinya meningkat. Ini yang kita mau, ini yang kita inginkan untuk masa-masa akan datang. Beliau berucap mewakili Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam majlis makan malam sambutan Hari PPWS ke-60 tahun peringkat daerah Lawas di Hotel Seri Malaysia, Lawas pada Ahad. Sementara itu, Ahli Parlimen Lawas itu turut berbesar hati berkongsi kegembiraannya apabila satu lapangan terbang baharu akan dibina di Sundar bagi menggantikan lapangan terbang Lawas sedia ada. Jelasnya lapangan terbang baharu itu akan lebih besar dan luas berbanding lapangan terbang Lawas yang sedia ada itu. Contohnya, kita di Lawas mendapat satu kelulusan lapangan terbang baru di Lawas ini. Ya. Dan lapangan terbang baru ini bukan yang kecil, ya. Kalau ikut kebiasaan kerjaan, dia macam ada dasarnya, dasar kerjaan dadakan. Kalau mengikut kebiasaan,
daripada yang kita ada sekarang dipanggil stall pot ini, stall pot namanya. Kalau dia ditingkatkan kepada satu lapangan terbang yang panjangnya 1.500 saja. 1.500. Ya, kalau kebiasaannya peningkatan. Jadi kita di Lawas bukan minta 1.500, 2.500. Hanya. Terdahulu, pengerusi PPWS Daerah Lawas, Suriah Jinin, memberitahu PPWS ini sudah ada di Sarawak sejak tahun 1962 dan kini berusia 60 tahun. Sehingga kini, PPWS di Lawas telah mempunyai 26 buah cawangan yang aktif dengan keahlian pelbagai kaum. Pada majlis itu, Datuk Henry telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM20,000 untuk PPWS Lawas mengadakan aktiviti tahunan. Berikutnya, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa menitik beratkan pembangunan di negeri ini. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir, Dr. Ripi Lamat berkata, penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lambir amat bertuah kerana wakil rakyatnya daripada GPS. Kita di Dun Lambir ini bertuah ya, kerana kita ada ahli parlimen yang dari GPS dan adunnya pun daripada parti GPS. Dan kombinasi dua wakil rakyat ini bermakna kita ada dua sumber projek pembangunan. Ya. Satu daripada Kerajaan Persekutuan yang dibawa oleh ahli parlimen dan satu lagi di bawah Kerajaan Negeri, itu dia bawah saya sebagai wakil rakyat. Jadi gabungan dua projek itu sudah pasti akan mempercepatkan pembangunan di kawasan kita. Katanya semasa berucap dalam Majlis Ramah Tamah Hari Raya dan Gawai 2022 di Balai Raya Kampung Wawasan Lusut Jaya 3 pada Isnin. Sementara itu, Ahli Parlimen Sibuti Lukan Isman Awang Sauni yang turut berucap dalam majlis itu berkata beliau akan sentiasa bekerjasama dengan Adun Lambir untuk membangunkan kawasan. Beliau juga berharap penduduk kampung terus memberi sokongan kepada GPS pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Di Serian pula, Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan Dewan Undangan Negeri Dun Kedup telah mengadakan mesyuarat bersama ahli jawatan kuasanya di Dewan Rancan di Serian pada Ahad. Mesyuarat itu telah dipengerusikan Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup Martin Ben. Antara agenda mesyuarat termasuk persiapan menghadiri Perhimpunan Agung Parti PBB yang bakal diadakan pada 17 hingga 19 Jun depan. Selain itu, mesyuarat juga membincangkan cadangan penubuhan jawatankuasa pengurusan PBB Cawangan bagi menguruskan aktiviti-aktiviti parti serta meneliti dan memastikan hal-hal berkaitan perlembagaan parti difahami dan dipatuhi di peringkat cawangan dan juga ranting. Martin yang juga Ketua Cawangan PBB Dun Kedup berkesempatan menzahirkan ucapan Hari Gawai kepada semua 57 orang yang hadir termasuk dari ahli jawatankuasa AJK, bapa, wanita dan pemuda. Berita di Miri, penganjuran bengkel Eco Drum Borneo Jazz telah diadakan bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia yang disambut pada 5 Jun setiap tahun. Menurut ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Karam Bin Singh, bengkel ini memainkan peranan penting yang berkisar kepada pemuzik untuk alam sekitar dengan menggunakan barangan guna semula dan mempromosikan konsep 5R iaitu refuse, menolak, reduce, mengurangkan, reuse, guna semula, recycle, kitar semula dan recovery, pemulihan ataupun diperbaharui. The message that our environment is very important will spread very fast. Because we are hearing more and more issues of climate disasters and all that, and we have very little time, I think, to save. Otherwise, we will reach a point of what we call no return. Then it will be very difficult to U-turn on back to the environment. So we hope more and more people adopt. Issues of environment. Katanya semasa ditemui selepas hadir di bengkel Eco Drum Borneo Jazz di Koko Cabana Miri pada Ahad.
Jelas Kaunselor Kalambir lagi, objektif utama bengkel ini juga adalah untuk mendidik orang ramai dan pada masa yang sama membina ekosistem pelancongan muzik untuk memartabatkan bandar peranginan yang indah ini sebagai budaya dan pusat muzik. Di Matu pula, menjelang Majlis Penangguhan Pesta Matu 2022 yang akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg esok, pelbagai persiapan dan persediaan telah dilakukan. Ini bukan sahaja daripada pihak penganjur, malah penduduk setempat juga turut bersedia menerima kunjungan Premier Sarawak yang dijadualkan pada Rabu. Sedikit laporan daripada wartawan kami yang kini berada di lokasi tapak berkenaan. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Saya kini berada di pentas utama Pesta Matu 2022 yang mana sebentar sahaja tadi baru sahaja selesai raptai penuh bersempena dengan Majlis Penangguhan Pesta Matu ini yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman iaitu Datuk Abang Openg esok dijangka pukul 9 pagi esok. Dan selepas selesai sahaja raptai penuh tadi, pihak yang bertanggungjawab untuk majlis yang akan berlangsung esok telah pun membuat simulasi perjalanan ke lokasi-lokasi yang akan dikunjungi dan dilawati oleh Premier Sarawak esok. Antaranya tapak projek Matu New Township, tapak projek Spektra Permata dan projek pembinaan benteng hakisan pantai Kuala Matu. Selain itu, Premier Sarawak juga akan merasmikan medan selera waterfront Matu termasuk menyempurnakan majlis pecah tanah projek pembinaan Masjid Kuala Matu. Itu sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan mengenai program yang akan berlangsung esok. Dan di sini masih lagi meriah walaupun hari keempat penganjuran Pesta Matu ini, dan pada anda semua yang berada berdekatan dengan Matu ataupun di luar Matu, sila datang ke sini kerana di sini sangat meriah. Berbagai jualan telah dijual dan berbagai aktiviti telah disediakan untuk anda. Akan mekelo awak merami teng kedau ke upang pesta sem eksai lagi. So semua melo lebih ke ipo iki kawan-kawan melo iki family semualah lebih ke untuk memeriahkan majlis. Sekian laporan daripada saya Lia Amira dari Matu. Kami rasa happy, sangat lebih daripada happy lah. Lebih daripada happy. Pasal ibarat macam, bukan macam bapa lagi. Daripada kita punya, bukan macam saudara lagi. Pasal dia sebagai Ketua Menteri kita Sarawak. Dan banyak dia punya aktiviti yang telah dibagi kawasan Matu Daru. Kami mengharapkan yang dapat nangga kita pun bisnes lah. Untuk bagi pihak Bumi Putra dan segala-galanya untuk anak kita yang untuk masa hadapan nanti. Memang excited lah. Sebab after 2 years kita set event macam tu, tiba-tiba ada after endemic tu lah, kami rasa excited, best lah di Sabah dengan kedatangan Abang Jo esok. Apa yang kami harap, ini akan melakukan banyak perubahan untuk belia di Matu tu. Semoga dengan apa yang nyapolah dapat meningkatkan segala kemahiran, bakat belia di Matu tu dapat dicungkil dengan lebih bagus lah. Kami rasa teruja lah sebab Premier datang ke Matu tu untuk memeriahkan suasana Pesta Matu 2020. Si sangka lah sebab Matu tu kira tempat yang terpencil. Seorang yang berjiwa besar lah yang sanggup untuk datang ke Matu untuk memeriahkan Pesta Matu. Kami harapkan dalam ucapannya kelak akan ada pembaharuan pembangunan di Matu tu supaya penduduk dan masyarakat Matu tu dapat maju dari segi ekonomi lah. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.